Cubaan pertama, bahasa Melayu, bahasa ibunda. Cubaan kedua, bahasa Melayu, bahasa berseloka. Cubaan ketiga, bahasa Melayu, bahasa Nusantara. Cubaan keempat, bahasa Melayu, bahasa ilmu. Bahasa Melayu, bahasa jiwa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan kurnianya kita dapat bersua dalam pertandingan forum bersempena program budaya bahasa Anjuran Kolej 13 Universiti Putra Malaysia. Tajuk forum kita pada hari ini berkisarkan tema bahasa iaitu bahasa Melayu mampu dimartabatkan di peringkat antarabangsa. Sidang intelektual sekalian, prospek cerah bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa telah diakui oleh Datuk Profesor Dr. Hassan Ahmad, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dalam makalahnya bertajuk Bahasa Melayu Bahasa Antarabangsa. Kita sebenarnya tidak bermimpi sidang hadirin disiap kerana Sarjana Belanda Francois Valentin pernah berkata bahasa Melayu pada abad ke-16 telah menyamai taraf dan peranan bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah serta merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan antarabangsa di Nusantara. Nyata bahasa Melayu salah satu bahasa utama dunia pada waktu tersebut. Bilangan penutur bahasa Melayu juga melebihi 300 juta orang. Jumlah penutur ini tersebar di seluruh pelosok dunia seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Sidang hadirin, sebelum kita teruskan topik ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini yang cantik dan kacak belaka. Panel pertama, Saudara Syamirul. Panel kedua pula, Saudari Izzah. Dan panel ketiga, Saudari Raihan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin senaraikan 3 persoalan yang akan menunjangi forum kami pada hari ini yang seterusnya akan dikupas oleh setiap ahli panel. Persoalan pertama ingin saya ajukan kepada Saudara Syamirul. Apakah keistimewaan bahasa Melayu yang menjadi tunjang kekuatannya bagi melangkah ke peringkat dunia? Persoalan kedua untuk Saudari Izzah. Apakah organisasi yang terlibat dalam proses pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa wahana komunikasi di persada antarabangsa? Dan persoalan ketiga kepada Saudari Raihan. Apakah permasalahan yang perlu kita hadapi untuk melestarikan bahasa Melayu di persada antarabangsa? Dengan ini saya persilakan Saudara Syamirul untuk memulakan perbincangan. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudari pengerusi iaitu apakah kekuatannya bahasa Melayu ini sehingga berani memperjuangkannya ke peringkat antarabangsa. Bahasa Melayu mengalami zaman kegemilangan dan diangkat menjadi bahasa yang penting pada abad ke-12 atau abad ke-13 apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu. Penggunaannya semakin merak dengan kemunculan kerajaan Melayu Melaka yang terkenal sama ada di timur atau di barat. Keindahan bahasa Melayu pada dan nilai estetikanya telah menarik minat orientalis barat. Pada zaman Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu. Dan manakala di negeri Melayu bersekutu, bahasa Melayu masih digunakan di beberapa jabatan seperti di pejabat polis yang melibatkan pegawai dan kaki tangan yang berbilang bangsa. Pegawai-pegawai Eropah yang bertugas di tanah Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu sebelum mereka disahkan jawatan. Sebahagian mereka masih menaruh minat terhadap bahasa Melayu sehingga ada yang terkenal seperti sarjana Melayu iaitu R.O. Winstead, J.R. Wilkinson, C.C. Brown, E.W. Maxwell, W. Marden, W.G. Shelley dan J.W. Crawford. Jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu mendapat tempat di persada antarabangsa sejak sekian lama. Justru mengapakah kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Ingatlah bahawa harapan tidak putus sampai jerat tersentak rantus. Wah, asyik sungguh ya saudara mengupas isu ini. Bagilah peluang kepada saya pula ya. Maafkan saya, silakan saudari. Saya amat tertarik dengan perkongsian saudara Syamirul sebentar tadi yang membuktikan bahawa sudah ramai sarjana bahasa Melayu suatu ketika dahulu yang lahir dalam kalangan orang barat. Kini saya ingin kongsikan pula organisasi yang memainkan peranan penting dalam memperkasakan bahasa ini di peringkat global. Pertama, sudah semestinya organisasi yang terlibat ialah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang
yang ditubuhkan pada tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. DBP juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan dan pembentangan bahasa, pengembangan bahasa dan sastera. DBP mewujudkan kerjasama antara DBP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan Universiti Prince of Songkhla di Thailand. Hal ini menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di luar negara semakin meningkat. Seterusnya, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu yang ditubuhkan pada 1997 juga telah menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu di seluruh dunia. Demikianlah antara badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses memartabatkan lagi bahasa Melayu di peringkat global. Usaha ini bukan sekadar melepaskan batu di tangga kerana pelbagai pencapaian yang menjadi bukti keberkesanan fungsi masing-masing. Maafkan saya, Saudari Izzah. Saya kira ingin mendendangkan serangkap pantun lah. Oh, boleh saja saudari. Apakah pantun itu? Terima kasih, Saudari. Merah menyala si bunga raya. Biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama. Amboi, saya kira apalah tadi. Silakan saudari. Terima kasih ya saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahasa jiwa bangsa. Indah dan manis saat mengimbau mekarnya bahasa Melayu, namun pahit dan getir juga saat mengenang kuncupnya bahasa kita di mamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Demikianlah pengkongsian yang akan saya kupas daripada persoalan tentang cabaran yang perlu dihadapi untuk mengangkat bahasa Melayu ke seantero dunia. Antara cabaran perdana bahasa Melayu adalah sikap masyarakat yang memandang rendah bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Maka cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita khususnya golongan muda supaya menyadari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Cabaran kedua pula adalah wujud isu bahasa rojak. Apabila membicarakan bahasa rojak, kita merujuk kepada bahasa yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan. Mantan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelancaran Malaysia ada berkata, penggunaan bahasa rojak akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati dan menjadi bara, bahkan bagai api di dalam sekam yang membakar, senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu. Maka jelaslah beberapa cabaran yang dihadapi dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri berkenaan bahasa Melayu. Jika bukan kita yang melestarikannya, jadi siapakah yang akan bertanggungjawab? Lantas, ayolah kita hayati semula tajuk forum kami hari ini iaitu Bahasa Melayu mampu dimartabatkan di peringkat antarabangsa. Kemudian bersama-sama menangani cabaran ini. Saya kira itu sahaja perkongsian daripada saya. Rasanya semua persoalan saudari pengerusi telah pun dijawab oleh setiap ahli panel. Oleh itu, saya kembalikan arena forum ini kepada saudari pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Raihan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang mengupas isu ini dengan mantap dan jelas sekali. Terpaku saya seketika mendengarkan perkongsian ahli panel yang cukup hebat semuanya. Sidang intelektual sekalian, saya memang tertarik dengan pendapat ahli-ahli panel kita yang terdiri daripada golongan remaja yang berinformasi tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu bahasa Melayu mampu dimartabatkan di peringkat antarabangsa. Di sini saya ingin menambah satu contoh bahawasanya bahasa Melayu mampu menapak di peringkat global adalah dengan adanya pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu atau PAPM. Pertandingan ini diadakan bertujuan untuk memartabatkan citra dan kedaulatan bahasa Melayu di persada dunia. Teringat pula saya dengan kepatahan Kurbanov Azad Nur Muhammad Ugli dari Uzbekistan State University of World Language dinobatkan pemenang kategori antarabangsa pada tahun lepas. Inilah bukti bahawa penggunaan bahasa Melayu kita sedang diangkat di persada dunia sebenarnya. PABM ini dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru jelaslah
usaha kerajaan yang giat merealisasikan impian untuk mengangkat bahasa Melayu ke seantero dunia. Dengan ini, saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk forum kali ini. Maka saya tutup forum dengan kalimat mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.